Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Jadi hari ini kita masih juga belajar bumiku, iaitu zaman air batu akhir. Kita belajar zaman air batu akhir. Mari kita lihat sama-sama. Okey. Objektif pembelajaran yang kita belajar hari ini adalah mengenal pasti maklumat tentang zaman air batu akhir berdasarkan teks dan grafik, dan tulis ayat tentang ciri-ciri pada zaman air batu akhir secara gramatis mengikut konteks. Kriteria kejayaan yang kita ingin capai pada hari ini. Pelajar-pelajar boleh mengenal pasti maklumat tentang zaman air batu akhir berdasarkan teks dan grafik, dan juga pelajar-pelajar boleh menulis ayat tentang ciri-ciri pada zaman air batu akhir secara gramatis mengikut konteks. Jadi selepas aktiviti pembelajaran yang kita belajar nanti, kita dapat kenal pasti maklumat tentang zaman air batu, dan juga kita boleh menulis ayat tentang ciri-ciri pada zaman air batu. Okay, baik. Sebelum ni kita sudah belajar zaman air batu, tetapi hari ini kita belajar zaman air batu akhir. Sebelum ini juga cikgu pernah ceritakan kamu apa itu zaman air batu. Di mana zaman air batu, semua muka bumi hampir diliputi oleh ais. Hampir diliputi oleh ais. Jadi di sini dia menjelaskan bahawa zaman air batu akhir atau zaman Holocene, zaman Holocene ialah tempoh berlakunya glasier. Iaitu kira-kira 10,000 tahun yang lalu. Pada zaman ini suhu dunia meningkat. Jadi peningkatan suhu menyebabkan perubahan fizikal dan kehidupan bumi. Jadi kita akan ulas lebih mendalam apakah itu peningkatan suhu nanti dan apakah perubahan fizikal dan kehidupan bumi menjelang zaman air batu akhir. Okey. Di sini dinyatakan ada 5 perkara yang berlaku pada zaman air batu akhir. 5 perkara. Yang pertama, berlakunya peningkatan suhu bumi. Yang kedua, kehidupan manusia berubah. Yang ketiga, pengglasiran. Yang keempat, perubahan fizikal bumi. Dan kelima, bagaimana pula dengan kehidupan hewan. Jadi kita akan lihat satu persatu apakah itu peningkatan suhu bumi, apakah itu kehidupan manusia, apakah pengglasiran yang berlaku pada zaman air batu akhir, apakah perubahan fizikal bumi, dan bagaimana pula dengan kehidupan hewan. Okay, yang pertama, peningkatan suhu bumi. Okay. Jadi pada zaman air batu akhir ni, suhu dunia meningkat. Seperti yang cikgu pernah jelaskan sebelum ini, bagaimana berlakunya peningkatan suhu dunia adalah disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Sinaran matahari dan pemanasan bumi. Contohnya, ini matahari. Sebelum ini cikgu pernah terangkan juga, ini matahari. Okay. Okay. Jadi apabila cahaya matahari panas terik yang memancar ke bumi, ini akan menyebabkan berlaku perubahan suhu bumi. Kalau kita lihat gambar yang cikgu tunjukkan di sini,
Sebelah ni adalah cuaca normal. Sebelah ni pokok yang lebih elok di sebelah ni. Lepas tu sebelah ni kamu tengok kering kontang tanah dia. Apabila perubahan suhu bumi yang meningkat, jadi ais mencair. Ais mencair, jadi berlaku perubahan pada bentuk muka bumi. Perubahan muka bumi berubah daripada ais bertukar kepada bukan ais. Nanti kita lihat aspek itu dalam perubahan fizikal. Apa yang kita bincang sekarang adalah peningkatan suhu bumi pada zaman air batu akhir. Okey, aspek kehidupan manusia. Okey, manusia mula menjalankan aktiviti pertanian. Sebelum zaman air batu akhir, bagaimana pula dengan aktiviti mereka? Jadi, kalau dia kata kehidupan manusia pada zaman air batu akhir ni menjalankan aktiviti pertanian, maksudnya zaman-zaman sebelum itu manusia belum pandai lagi membuat aktiviti pertanian. Jadi mereka hanya pandai memburu binatang, mengumpul hasil hutan. Jadi ini berlakunya perubahan pada zaman air batu akhir, bahawa manusia sudah pandai mengamalkan aktiviti bercucuk tanam atau pertanian. Okey, kedua, manusia mulai berpindah membuat pertempatan. Sebelum ni manusia zaman purba, kalau kamu lihat, mereka tinggal di dalam gua. Tinggal di dalam gua. Mereka tak pandai buat rumah. Mereka tinggal dalam gua, tinggal atas pokok untuk mengelakkan serangan-serangan hewan, ataupun tinggal di dalam gua untuk mengelakkan cuaca hujan panas. Okey, jadi apabila perubahan zaman air batu akhir, manusia mula membuat penempatan. Okey, di sini kamu boleh lihat mereka buat rumah. Ini dimaksud membuat pertempatan. Mereka tinggal berkelompok dan buat kawasan rumah. Okey. Zaman air batu akhir juga menyebabkan terjadinya penggeleseran. Apa itu penggeleseran? Glacier ialah air batu atau ais yang menjadi cair. Kamu tengok ni. Ais ni mencair. Okey. Penggeleseran berlaku apabila bongkah-bongkah ais menggelonsor dari kawasan tanah tinggi. Dari kawasan tanah tinggi. Okey. Ais ni mencair, lepas tu dia jadi air. Jadi air. Okey, ini kita akan bincang dari bahagian berikutnya, perubahan fizikal bumi. Ni perubahan fizikal bumi. Okey. Jadi zaman air batu akhir berlaku perubahan fizikal bumi di mana paras air laut semakin meningkat. Paras air laut dia semakin meningkat. Macam mana meningkat? Seperti yang cikgu jelaskan tadi, iaitu bila berlaku penggeleseran tadi, ais mencair tadi, dia akan menyebabkan air banyak. Air banyak. Ini air. Air akan bertambah banyak. Laut akan menjadi luas.
tanah rendah ditenggelami air, kawasan tanah tinggi menjadi pulau. Ni pulau. Kamu tengok ni pulau. Dan bukit bukau dan tanah tinggi mulai kelihatan. Jadi kawasan tanah tinggi tertinggal menjadi pulau. Kawasan rendah dia ditenggelami air yang kamu nampak sekarang. Ini contoh pulau yang tertinggal. Ini tanah rendah ditenggelami air. Ini ditenggelami air. Right? Okay. Jadi pada zaman air batu akhir, inilah perkara-perkara yang berlaku. Kalau sebelum ini, sebelum berlaku penggeleseran tadi, sebelum ais mencair banyak, daratan besar, daratan benua kita adalah bertembung, bersatu. Kalau kamu lihat bumi, peta bumi sekarang ni, daratan pecah belah, disebabkan oleh laut. Kalau sebelum pecah belah zaman dahulu kala 10,000 juta tahun dahulu, air laut tidak sebesar seperti peta dunia sekarang. Jadi bila berlaku zaman air batu akhir, penggeleseran, ais mencair banyak, air laut pun bertambah. Jadi inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku di mana tanah rendah ditenggelami air, maka terpisahlah tanah-tanah atau benua-benua. Jadi seperti kamu lihat dalam peta dunia sekarang, Sarawak terpisah daripada semenanjung Malaysia. Begitu juga dengan negara-negara lain. Kerana tanah-tanah rendah sudah ditenggelami air. Kehidupan hewan. Bagaimana dengan kehidupan hewan pada zaman air batu akhir? Perubahan suhu telah menyebabkan beberapa jenis hewan pupus. Perubahan suhu. Yang pertama tadi kita bincang perubahan suhu yang panas. Jadi hewan dia tidak biasa menyesuaikan diri dengan suhu yang panas sebab mereka hidup dalam dunia zaman ais. Jadi apabila perubahan suhu meningkat, binatang-binatang yang hidup zaman ais ni pupus. Seperti hewan yang kamu lihat. Ini adalah mamut. Ini bukan gajah. Ini mamut. Gajah dia tak ada bulu selebat ini. Ini adalah binatang zaman purba, mamut, yang kamu tidak nampak lagi. Saya pun tidak pernah nampak. Kita hanya nampak dalam gambar saja. Binatang ini dia hidup zaman Holocene dulu. Zaman Holocene dulu 10,000 juta tahun dahulu. Jadi hewan ini telah pupus. Faktor kepupusan hewan ialah hewan tidak dapat menyesuaikan diri dengan iklim, ya. Seperti yang cikgu beritahu tu. Mereka tak dapat sesuaikan diri dengan iklim baru. Ini adalah puncanya berlaku kepupusan tadi. Baik. Apakah faktor-faktor lain yang menyebabkan kepupusan hewan? Sebelum kita bincang faktor lain ni, kita lihat dulu. Ini hewan zaman dahulu kala, zaman ais dulu kala ni. Ini mamut tadi. Ini mamut tadi. Lain-lain hewan ni. Kamu tengok ni. Semua ni tak ada lagi. Semua ini sudah pupus. Disebabkan berlakunya perubahan suhu dunia, perubahan fizikal bumi, penggeleseran yang kita bincang tadi. Baik. Jadi faktor lain yang menyebabkan pupusan hewan. Jadi selain daripada perubahan suhu dunia ataupun iklim bumi, aktiviti manusia juga menyebabkan kepupusan hewan. Aktiviti manusia. Apa dia aktiviti manusia? Manusia memburu binatang untuk mendapatkan kulit. Contohnya kulit ini, saber-tooth.
Mereka dapatkan kulit untuk buat baju. Bulu hewan tu tebal. Jadi manusia dapatkan bulu dia, kulit dia untuk buat baju mereka. Supaya mereka tidak sejuk. Lepas tu juga manusia memburu untuk makanan. Mereka memburu untuk makanan. Bunuh hewan itu. Lepas tu dimakan. Dimakan. Seperti kita sekarang ni, orang yang masih memburu hewan, tujuan untuk dimakan. Ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan hewan. Okey. Jadi, bagaimana kita membina ayat yang gramatis? Okey, tadi kita bincang secara tidak langsung juga kita telah menulis, membaca ayat. Okey, contohnya seperti di bawah ayat yang gramatis. Okey. Zaman air batu akhir atau zaman Holocene ialah tempoh berlakunya glasier, iaitu kira-kira 10,000 tahun yang lalu. Pada zaman ini suhu dunia meningkat. Peningkatan suhu menyebabkan perubahan fizikal dan hidupan bumi. Ini adalah contoh ayat yang gramatis. Jadi kamu salin apa itu zaman air batu akhir atau zaman Holocene ini. Kamu salin dalam buku latihan. Jadi secara tidak langsung kamu belajar membina ayat gramatis. Jangan salin saja. Sambil salin kamu sambil baca sendiri. Okey, jadi latihan. Jadi cikgu akan bagi latihan pada grup kumpulan. Cikgu akan bagi latihan pada grup kumpulan. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi. Ya, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.